Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, jawatan kuasa masjid, sidang jemaah, moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quranul Karim, salah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita berzikir kepada Allah sungguh-sungguh dan juga banyak. Zikir kepada Allah secara bersungguh-sungguh dan juga banyak. Ya, itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di dalam Al-Quranul Karim, bila kita baca dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanuzkurullaha. Ya, ini perintah yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah, ya. Maknanya baca Quran. Baca Quran, kitab Allah. Ada Allah situ, ada Allah, ada Allah. Kitab Allah, baca kitab Allah maknanya dikira zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kisah para nabi, para rasul. Baca kisah para nabi, para rasul, itu juga dikira zikir kepada Allah. Sebab apa? Sebab nabi itu disebut Nabiullah, rasul tu disebut Rasulullah. Ada Allah juga kat situ. Ya, itu kata Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Ya, dalam kitab dia disebut tentang maksud zikir kepada Allah. Baca kisah Nabi pun zikir Allah, baca kisah para Rasul pun zikir Allah juga. Cara mudahnya, pasal mereka itu Nabi Allah dan mereka itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa-apa pun dia tidak lari daripada Allah. Ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bila kita tengok dalam zikir kita, dia mesti ada Allah. Subhana tu imam. Tak ada arah. Dia mesti ada Allah katanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Ada Allah juga. Alhamdulillah. Allahu akbar. Sini Allah hujung sikit, ini Allah awal, ya. Subhanallah ada Allah, alhamdulillah ada Allah, Allahu akbar ada Allah. Apa lagi zikir? La ilaha illallah, ada Allah tak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi la ilaha illallah. Dia mesti ada Allah. Dia ada Allah kat situ, ya. Bila kita nak baca, nak makan, kita baca apa? Makan baca apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang bismillah ya. Ar-Rahmanirrahim tak baca pun tak apa dah. Bismillah. Okey dah tu. Kita nak sembelih, bismillah, tak apa dah. Kan, buat korban, tukang sembelih bismillah, kita kata tak sah. Pasal apa? Tak sebut Ar-Rahmanirrahim. Dah baca bismillah pun tak apa dah. Bismillah pun sudah memadai. Ya, bismillah sudah memadai, ya. Pasal apa? Pasal kita sebut nama Allah dengan nama Allah, bismillah, ya.
Itu juga kita kata selawat. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Ada nama Allah tak? Kat mana? Awal-awal tu Allahumma, Allahumma. Ada Allah dah kat situ. Itu kata zikir Allah ni luas. Zikir Allah ni luas. Kitab Allah, baca Quran, kitab Allah, kisah Rasulullah, kisah Nabi Allah dan sebagainya tu luas luas. Ini yang kita katakan sebagai zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk dalam masjid ni, duduk dalam masjid, i'tikaf dalam masjid, itu pun zikrullah. Kerana i'tikaf di rumah Allah, fi baitillah, rumah Allah, ada Allah juga kat situ. Mana i'tikaf ni juga termasuk dalam zikrullah. Luas maksud zikrullah ni. Baik, jadi asas yang pertama Allah Ta'ala suruh kita zikir kepada Allah. Yang keduanya zikir ni sungguh-sungguh, zikran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran. Zikir sungguh-sungguh. Bagi sungguhlah. Dia ulang perkataan ni. Uzkuru zikran. Maf'ul mutlaq dah. Maf'ul mutlaq mana sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh lah. Maknanya cara mudah kita faham Jadi ada orang sambil duduk isap rokok, bismillah. Tu. Masya-Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sungguh dah tu. Zikir dah. Zikir. Tapi nampak macam tak apa nak bersungguh kan. Tak apa nak bersungguh sikitlah kan. Jadi dalam keadaan pakai seluar pendek subhanallah, masya-Allah. Tak apa nak bersungguh nampak kan. Tapi dia dah melaksanakan satu perintah zikir. Okey dah tu. Tapi nampak tak berapa nak cantik sikit, tak berapa comel sikit. Jadi kita bagi nampak kesungguhan tu, menghayati makna dan sebagainya. Keadaan kita tu bagi cantik eloklah Yang ketiganya kata Allah, kasira. Zikir ni banyak. Banyak. Zikir ni banyak. Uzkurullaha zikran kasira. Zikirlah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan banyak. Banyak mana? Banyak mana yang kamu nak, zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas sembahyang tu Nabi istighfar 3 kali. Kita nak istighfar 300 kali. Boleh tak? Boleh. Pasal Allah dah bagi lesen. Istighfar tu ingat pada Allah, zikir astaghfirullah. Ya, sahabat cerita Nabi istighfar 3 kali je. Tapi kita rasa dosa kita banyak, kebetulan tak ada kerja apa, tak ada urusan apa, aku nak istighfar hari ni 300 kali. Astaghfirullah. Silakan, kerana lesen dia ada kat sini. Lesen dia Allah Ta'ala dah bagi kebenaran umum. Zikirlah kepada Allah kasira, banyak. Banyak mana? Terserah kepada kita. Terserah kepada kita. Tidak terhad bilangannya. Tidak terhad dengan apa yang disebut di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi janganlah tu imam kita hari ni 300 kali pula. Kan kita nak pergi kerja kan. Lagi tu imam tak habis baca doa, kita tak bergerak. Tu imam 300 kali astagfirullah naya kita. Tu imam dia pendek-pendek ringkas-ringkas dan sebagainya. Baik, ini asas yang saya nak sebutkan Jadi tuan-tuan, antara lafaz-lafaz zikir ni adalah zikir yang jelas lafaznya, zikir yang jelas lafaznya, zikir yang warid, yang datang di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai panduan mudah kepada kita bagaimana kita nak memilih zikir-zikir yang terbaik. Kita nak pilih zikir-zikir yang terbaik. Maka panduan mudahnya kita ambil apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama kita mengarang kitab yang menyebut tentang zikir-zikir
yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ada kitab terjemahan dia. Nama kitab dia Al-Azkar. Ya, kitab Al-Azkar ya. Dalam tu segala macam zikir, lengkap. Kita kata lengkaplah. Segala macam zikir. Ya. Kalau pegang kitab ni pun beramai tak habis lagi. Ya. Beramai tak habis lagi. Dia bagi macam-macam doa, macam-macam zikir, semuanya daripada hadis. Semuanya daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir masa bangun tidur, zikir masa wuduk, zikir masa sembahyang, masa solat, masa puasa, masa ibadat haji, semua dia cerita satu-satu. Rasulullah kata apa, Rasulullah kata apa, Rasulullah kata apa ya. Jadi banyak sebenarnya zikir daripada Nabi, antaranya kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan Imam Nawawi pengarang kitab ni adalah seorang ulama hadis. Seorang ulama hadis kerana dia mempunyai beberapa kitab hadis. Kewibawaan Imam An-Nawawi terserlah dalam kitab Syarah Sahih Muslim sebagai contoh ya. Jadi Syarah Sahih Muslim yang terbaik antaranya Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ya. Dan dia juga Imam Nawawi seorang ahli fiqh. Dalam mazhab Syafi'i, kalau nak rujuk, nak faham mazhab Syafi'i, kita akan rujuk kepada Imam An-Nawawi. Kerana Imam Nawawi yang menyaring pandangan-pandangan mazhab Syafi'i, hingga Imam Nawawi disebut sebagai syaikhan di dalam mazhab Syafi'i. Dua syekh dalam mazhab Syafi'i, yang pertamanya Imam Rafi'i, yang keduanya Imam Nawawi. Ini dua syekh besar dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Jadi ini contoh kitab yang boleh kita rujuk ya. Jadinya yang sabit di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ambil yang mudah. Bismillahnya, bismillah kita kata la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Ya, ada hadis sebut jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Ya. Ada hadis sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata. Siapa akhir kalam dia sebelum meninggal dunia, dia boleh kata la ilaha illallah dakhalal jannata, orang ni confirm akan masuk ke dalam syurga. Ya. Itu ada zikir-zikir dia sebut tentang la ilaha illallah ya. Ada zikir tentang jadilah maknanya yang pas sembahyang tu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 pas sembahyang ya. Kalau rajinlah ya. Imam Syaukani sebut ada 33, ada 25, ada 21, ada 15, ada 11, ada 6, ada 1. 7 pandangan. Ya, 33, 25, 15, 21, 6, 1. 7 pandangan. 7 riwayat. Antara yang sahih dengan yang dhaif. Ya, sahih dengan dhaif. Tapi sekadar bilangan tu tak kisahlah. Hadis dhaif pun tak apalah, ya. Sebut oleh Imam Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Jadi 33 ni yang paling sahih, paling kuatlah. 33, 25 pun okey, 15 pun okey, 21 pun okey, 11 pun okey, 6 pun okey, 1 pun okey. Tak kata apa pun tak apa. Adanya lepas sembahyang lagi tu imam ambil yang ni je. Subhanallah. Kan? Sembahyang fardu lah, Jumaat jangan buat sikit Lepas sembahyang asar subhanallah. Kita baru nak kata subhanallah tu imam alhamdulillah. Kita baru nak kata alhamdulillah tu imam Allahu akbar. Habis lah. Boleh? Boleh. Sekali pun ada riwayat. Okeylah tu. Tak ada masalah. Fleksibel. Maknanya saya nak bagi tahu mudahnya. Zikir yang Nabi ajar ni mudah, simple, senang. Bilangan dia pun kalau kata 33 tu rasa tak sampai seminit dah. Kan? Boleh tak seminit? Seminit lagi kita kata seminit lah. 60 saat tu kan. Subhanallah, seminit je.
Jadi subhanallah ni seminit, 33 kali, alhamdulillah 33, 3 minit, 4 minit habis. Kejap je kan. Yang Nabi ajar tu ringan, yang Nabi ajar tu mudah, senang nak diamalkan. Jadi kalau kita tak amalkan juga tu, tak tahu nak kata apa dah tu. Tak tahu nak kata apa dah kan. Nabi bagi tahu baca Quran, bacalah Quran. Banyak mana ikut suka kamu lah. Nabi tak kata lah ikut suka tu kan. Tapi Nabi kata iqra'ul Quran, bacalah Quran. Mudah je. Berapa muka surat? Maknanya Nabi tak cerita berapa muka surat. Zaman Nabi pun tak ada muka surat lagi. Zaman Nabi tak ada muka surat lagi. Baca Quran je lah. Nah, hari ini nak baca surah Kahfi, bacalah. Nak baca surah Yasin, bacalah. Nak baca Baqarah, bacalah. Nak baca apa pun, bacalah. Tapi ada hadis sebut surah Kahfi. Jadi kalau rasa nak baca surah Kahfi, itu yang terbaik lah, yang paling baik. Tapi kalau tak baca surah Kahfi pun, masih lagi baca Al-Quran, itu pun terbaik juga. Kerana satu huruf sama dengan 10 pahala. Jadi ini tuan-tuan yang kita katakan contoh dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya ada pandangan, ada pandangan yang menganjurkan perkara yang saya ingat saya pun tak berapa nak setuju sikitlah. Kalau benda ni dibawa ke dalam masyarakat, ajar ke dalam masyarakat, zikir ringkas-ringkas ni, yang dikatakan zikir hebat-hebat ni, zikir tinggi-tinggi ni, misalnya zikir huwa, hu, zikir hu saja, hu. Saya tak berapa nak berkenan sikit. Tak berapa nak berkenan Ini memang ada perbahasan ulama bincang panjang ni. Segelintir kecil, bukan banyak. Segelintir kecil ulama bincang. Tapi kalau ustaz-ustaz kita mengajar tuan-tuan, yang ni yang paling power tuan-tuan, saya rasa kan? Kita bayangkan tu imam kita, dia tak kata subhanallah, dia bunyi sini je, hu. Dia bunyi ni je, hu. Pas sembahyang maghrib ni, tu imam bunyi hu. Tu imam tak bunyi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tu imam bunyi hu. Pening kepala kita. Tu imam ni bawa mazhab mana pula? Ada ulama bincang, tapi adakah wajar dibawa ke dalam masyarakat kita Yang pertama saya ingat tak wajarlah, tak wajar. Yang keduanya, makna dia pun tak jelas. Makna tak jelas. Dia kata, jadi huwa ni kata Allah, huwa ni Allah lah. Dak, huwa ni bukan Allah. Kita jawab balik, huwa ni bukan Allah. Huwa ni makna dia, dia. Tapi orang yang kata huwa ni dia Allah, dia kata dalam Quran huwallah, dialah Allah. Qul huwallah, katakanlah wahai Nabi, dialah Allah. Huwa tu dia, merujuk kepada Allah. Sungguh juga kan. Jadi bila zikir huwa ni, maknanya Allah, huwa Allah. Tapi huwa dalam Quran bukan Allah saja. Huwa dalam Quran banyak. Huwa dalam Quran banyak. Misalnya dalam Quran, dalam surah Ali Imran, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Bal huwa, dia tu jahat bagi mereka. Dia ni Allah lah. Dia ni sifat bakhil, al-bukhlu. Janganlah menyangka orang yang bakhil dengan apa yang Allah bagi itu baik bagi mereka. Bahkan bakhil tu buruk bagi mereka. Jadi dia ulang huwa. Boleh maksud ni? Bakhil. Jadi dia confuse. Maksud saya confuse. Huwa ni boleh jadi Allah pun boleh, nak rujuk pada Allah. Kalau tengok ayat ni, nak rujuk kepada sifat bakhil pun boleh. Bakhil. Jadi tak jelas. Tak jelas kenapa kita nak ajar masyarakat huwa, hu. Yang ni jelas tak? Yang ni jelas. La ilaha illallah. Saya tak kata salah sebab ini perbahasan ulama, tapi saya tak berapa berkenan bila dibawa ke dalam masyarakat. Ini zikir yang terbaik, ini zikir power, ini zikir yang tinggi, maqam tinggi. Mengelirukan masyarakat, mengelirukan
masyarakat awam. Macam kita lah, kita jadi keliru. Selama ni ustaz-ustaz tu, guru kita tak pernah ajar benda-benda macam ni. Tiba-tiba diajar. Katanya ini maqam tinggi dan sebagainya, ya. Jadi simpan, benda ni simpan dulu. Simpan, terus selalu bawa dalam masyarakat. Tak bawa, saya bawa dalam masyarakat, ya. Tapi sekarang ialah media sosial ni, dia nak bawa kepada masyarakat mudah dan sebagainya. Tapi masyarakat akan jadi bergaduh lah. Itu imam hu kan, pecat tu imam kan, maknanya jawatan kuasa minta lapor kepada Jabatan Agama, kita pecat tu imam ni, kita tak mau dah. Itu imam kata yang ni yang bagus, power, maqam tinggi. Tak, masyarakat majoriti tak akan boleh terima, ya. Kalau kamu nak beramal seorang-seorang kamu tak apalah, ikut suka kamu lah, ya. Pelan-pelan kamu diam-diam. Tapi masyarakat perlu kepada benda yang jelas, benda yang pasti, ya. Dan kalau kita lihat, mana kita nak kata baik, yang Nabi ajar ke yang macam ni ke? Mana lebih baik? Mana yang baik? Kalau kata lagi baik, yang ni pun baik ke? Mana baik? Yang ni lah, confirm. Kalau orang kata yang ni yang bagi baik, yang Nabi ajar ni kurang sikit lah, kurang power sikit. Yang ni itu ada masalah. Ada masalah keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katalah hari ini suratul Kahfi kita bacakan. Datang seorang ustaz kata surah Kahfi ni bagus, kata surah Kahfi ni bagus. Tapi tak berapa hebat sangat surah Kahfi ni. Sebab surah Kahfi ni untuk jaga daripada dajjal, ya. Fitnah dajjal. Sedangkan fitnah banyak, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah macam-macam. Jadi saya hari ini nak ajar satu surah yang lagi hebat daripada surah tu Kahfi. Kan? Saya sebutlah surah apa-apa ke? Surah Al-Fil ke apa ke? Baca surah Al-Fil je. Tak payah baca Kahfi lah. Surah Al-Fil je, lagi power. Agak-agak boleh terima tak? Kita dah menyanggah. Ajaran saya ni dah menyanggah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak betul? Betul. Tapi kalau kita kata kalau haji tak boleh baca surah Kahfi pun tak apalah, baca surah Al-Fi pun tak apa. Okey tak? Okey. Pasal dah tak boleh baca surah Kahfi, bacalah surah apa pun. Al-Fil alam tarokaim tak apa dah. Baca qul huwallahu pun tak apa, tak ada masalah. Kita tidak menyanggah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma orang tu tak mampu nak baca surah Kahfi, kita bagi yang lebih mudah bagi dia. Haji boleh baca surah apa? Datuk boleh hafal surah apa? Qul huwallahu, ya. Qul huwallahu, baca qul huwallahu lah. Ulanglah. Sebab itu ada satu tok guru dulu, satu orang perempuan tanya dia. Orang perempuan ni nak pergi Mekah, nak pergi umrah kot, nak pergi umrah. Duk tanya tok guru apa zikir paling baik baca masa tawaf. Tawaf pertama nak baca doa apa? Tawaf kedua nak baca apa? Kita duk baca buku gantung tu kan. Habis baca pusing. Betul, habis pusingan apa? Buku habisan pusingan kedua. Jadi tok guru tanya dia, kamu boleh baca tak doa-doa Arab ni? Tak boleh tok guru. Tak boleh baca. Jadi kalau ada buku tu pun dia tak boleh baca. Kan? Allahumma tak boleh baca. Kan? Kamu hafal tak doa ni? Tak hafal. Doa ni hafal tak? Tak hafal. Jadi doa apa yang kamu hafal? Ayat Quran apa? Dia kata qul huwallahu je hafal. Bismillahirrahmanirrahim dengan qul huwallahu. Tu yang saya hafal. Tok guru kata, pusing tawaf 7 tu baca qul huwallahu ya. Itu yang terbaik. Tok guru kata yang tu terbaik. Kan? Pasal apa tok guru kata yang tu terbaik? Pasal dia tak boleh nak baca apa. Doa Nabi ajar semua dia. Jadi bukan nak menyanggah Nabi. Bukan nak menyanggah Nabi. Pasal dia tak boleh nak baca doa. Doa ni tak tahu, doa ni tak tahu kan. Baca qul huwallahu lah, sambil tawaf tu baca qul huwallahu. Itu tidak menyanggahi Nabi. Kan? Hari ni paling baik suratul Kahfi. Kalau tak boleh baca, bacalah apa-apa pun tak apa. Tapi kalau saya kata surah Kahfi itu tak cukup power. Surah yang power ni ataupun ni doa, saya nak jual buku doa hari ni. Doa ni paling power. Baca doa ni, kalau surah Kahfi seminggu je Allah Ta'ala jaga Dajjal. Baca doa, buku doa yang saya jual ni setahun Dajjal tak kacau.
lagi power daripada yang Nabi ajar. Ini sudah menyalahi, ya, menyanggahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi saya ingat yang ni kita diam-diamkan dulu, untuk sadu kacau. Kita ambillah yang pasti, yang sahih, yang senang, yang mudah, yang kita warisi daripada datuk nenek kita, tok guru kita. Mereka ajar benda-benda yang simple-simple macam ni, ya. Misalnya ada 7 lah yang selalu kita ulang. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, bismillah, itu astaghfirullah dan salawat. Allahumma salli ala Muhammad. 7 ni kita boleh ulang dalam hidup kita pun cukup dah. Ya, cukup dah. Bismillah, selawat, puji kepada Allah, kalimah tahlil la ilallah, dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah lengkap zikir kita itu. Ya, apa-apa nak bismillah je, nak bawa kereta bismillah, nak berjalan bismillah, nak baca buku bismillah. Lepas makan alhamdulillah, nak puji Allah subhanallah, nak selawat Allahumma salli ala Muhammad, ya. Saya ingat itu lebih mudah. Yang ni kita tak usah kata apa, kita diamkan dan kita biarlah segelintir ulama berbicara perkara yang seperti ini, kita ambil yang mudah, yang simple, ya. Jadi saya ingat sekadar tu. Wallahu a'la wa a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.